Welcome to iTutors. Saya Cikgu Suresh akan mengajar kamu matematik SPM. Pelajaran pertama, bab pertama hari ini adalah asas nombor. Asas nombor amat penting untuk soalan objektif, iaitu dalam kertas 1. Mari kita lihat beberapa teknik dalam bab ini. Pertama sekali, cerakinkan setiap nombor dalam asas 10. So, bagaimana kita nak cerakinkan setiap nombor dalam asas 10? Sebagai contoh, 38 asas 10. So, bagaimana kita nak cerakinkan nombor 38 asas 10 ya? Langkah pertama, apa kita perlu buat? Kita asingkan begini. Mula dengan 10 kosong. 10 kuasa berapa? 1. Kalau boleh, kita buat jadual sebegini. Jadi, kita nak cerakinkan. Cerakinkan bermaksud apa pelajar? Ya, asingkan. Iaitu jawapan kamu 3 darab 10 kuasa 1 tambah dengan 8 darab dengan 10 kuasa kosong. Inilah bentuk cerakinan. Contoh yang kedua. Mari kita lihat contoh yang kedua ya. Iaitu 2 sifar 6 asas 10. Apabila 2 sifar 6 asas 10 cikgu nak cerakinkan, kita boleh buat dalam bentuk jadual. Seperti yang cikgu cadangkan tadi. Kita buat dalam bentuk jadual. Di mana kita asingkan. Kita mula dengan 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa berapa? 2. Mengapa cikgu gunakan asas 10? Sebab soalan dia cerakinkan nombor dalam asas 10. Selepas itu, kita asingkan 2 darab dengan 10 kuasa 2, tambah dengan sifar darab dengan 10 kuasa 1, tambah dengan 6 darab dengan 10 kuasa sifar. Inilah jawapan yang sepatutnya kita dapat. Kita harus cerakinkan nombor ini dalam asas 10. Jadi biarkanlah jawapan dalam bentuk sebegini. Faham tak pelajar-pelajar? Seterusnya. Nyatakan nilai bagi digit yang bergaris dalam setiap nombor. Jadi di sini cikgu nak nyatakan nilai bagi digit yang bergaris. Sebagai contoh. Kita lihat ya sebagai contoh. 1 sifar 1. Jadi di sini cikgu gariskan nilai digit 1. Jadi apakah nilai bagi digit yang bergaris? Jadi apa kita perlu buat? Seperti yang cikgu kata, kita perlu asingkan dulu. Yang ini asas berapa? Ya, asas 2. Kamu perhatikan dekat bawah di sini asas berapa? 2. Kalau asas 2, bagaimana? Kita mula dengan 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa berapa? 2. Okey, garisan di mana? Ya, garisan di 1. Jadi jawapan dekat sini kamu perhatikan dekat sini. Apakah nilai bagi digit? Jadi di sini cuba kita darabkan nilai di sini 1 darab dengan 2 kuasa kosong berapa? Iaitu 1. Ingat ya, sebarang nombor asas sifar adalah berapa? 1. Jadi 1 darab 1 jawapan dia berapa? 1. Inilah nilai bagi digit yang bergaris. Contoh yang kedua. Kita lihat ya. 1 sifar 1 asas 2. Kali ini cikgu gariskan di sini. Jadi apa kita perlu buat? Nak nyatakan 1 sifar 1. Asas berapa? Ya, asas 2. Jadi apa kita perlu buat? Kita mula dengan 2 kuasa kosong. 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa berapa? 3. Mengapa cikgu gunakan asas 2? Sebab di sini sudah dinyatakan asas 2. Garisannya ialah di mana? Di sini. Jadi apa kita perlu buat? Ambillah nilai yang ini. Iaitu 1 darab 2 kuasa 3. Jadi jawapan kamu dapat berapa? Ya, betul. 8. Inilah nilai bagi digit yang bergaris.
Faham tak pelajar-pelajar? Mudah tak? Agak senang kan? Satu lagi contoh cikgu berikan. Misal kata nombor 3. 1. Sifar. Asas 2. Cikgu garis dekat sini. So, apakah nilai digit? Sama saja 1, 1, 1 sifar, 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Garisnya dekat sini. Kita ambil nilai yang ini, iaitu kosong darab 2 kuasa kosong. 2 kuasa kosong sebenarnya jawapan dia berapa pelajar-pelajar? Ya, 1. 1 darab dengan kosong, jawapan akhir kamu mesti dapat berapa? Ya, betul, sifar. So, inilah nilai bagi digit yang bergaris. Faham tak pelajar-pelajar? Seterusnya. Sekarang kita tengok ya. Tulis setiap yang berikut sebagai satu nombor dalam asas berapa? 2. Sebagai contoh, nombor 1. 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa 4 tambah 2 kuasa 2 tambah 1. Jadi apa kita perlu buat di sini? Kita asingkan dahulu. Bagaimana kita asingkan? Sangat mudah. Kita mula dengan 2 kuasa 5, 2 kuasa 4, 2 kuasa 3, 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa sifar. Kita buat turutan sebegini. Sekarang kita tentukan. 1. 1 sebenarnya ada nilai. Jadi 2 kuasa kosong pun berapa? 1. Maksudnya yang nombor ini memang wujud. Kita letak 1. Di sini kita akan gunakan sama ada sifar atau 1. Nombor sahaja. Jadi oleh kerana 2 kuasa sifarlah 1, memang ada 1 dekat sini, kita letakkan nilainya 1. Kemudian 2 kuasa 1 berapa? 2. Ada tak 2 di sini? Tiada. Jadi kita letakkan apa? Sifar. Seterusnya 2 kuasa 2. Cuba perhatikan di sini. Ada. Kita letak berapa? 1. 2 kuasa 3 ada tak? Memang tiada di sini. Jadi kita letak apa? Sifar. 2 kuasa 4 ya ada. Letak 1. 2 kuasa 5 ya ada. 1. Jadi dengan ini sudah dapatlah jawapannya. Sangat mudah kan? Nampak macam susah kan? Tetapi apabila kita selesaikan memang sangat mudah. Kita lihat soalan yang kedua. Contoh yang kedua ya. Kita lihat soalan ini. Soalan yang kedua. Okey, baik. Cikgu letakkan 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 1. Minta maaf. Di sini adalah tambah. Tambah dengan 1. Okey, baik. Apa kita perlu buat pelajar-pelajar? Langkah pertama, ya betul. Kita asingkan dulu. 2 kuasa 5, 2 kuasa 4, 2 kuasa 3, 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa berapa? Sifar. Betul. Sekarang kita lihat. Apakah nombor yang wujud di sini? 2, 1. Kita perhatikan 1 sebenarnya apa? 2 kuasa sifar. Jadi kita letakkan 1 di sini. 2 kuasa 1 ada tak? Memang ada. Kita letakkan 1. 2 kuasa 2 ada tak? Memang ada. Kita letakkan 1. 2 kuasa 3? Tiada. Jadi kita letak apa? Sifar. 2 kuasa 4? Tiada. Jadi kita letak apa? Sifar. 2 kuasa 5? Ya, ada. Jadi kita letak berapa? 1. Inilah jawapan dia. Jangan lupa ya, letak asas 2. Sangat mudah tak? Senang kan? Cuba tengok soalan yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita akan buat pelbagai contoh ya, supaya kamu faham. Contohnya soalan ini. Soalan bentuk ini pernah keluar dalam ya soalan SPM. Contohnya begini. Ada pelajar keliru bila lihat soalan bentuk begini. Jadi apa kita perlu buat? Langkah pertama, kita darab dahulu. Sebenarnya 2 inilah 2 kuasa berapa? 1. Apabila kita cerakinkan, jawapan kamu 2 asas yang sama, indeks mesti kena tambah. Maksudnya 2 kuasa 3 tambah dengan 2 kuasa 1 darab 1 ialah 2 kuasa berapa? 1. Very good.
Jadi di sini satu langkah tambahan yang harus kamu kena buat. Seterusnya, ikut langkah tadi sebegini. Kita asingkan 2 kuasa 3 mula dengan indeks yang paling tinggi ya. Kemudian 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa berapa? Sifar. Sekarang kita tentukan jawapan dia. Nak tukarkan kepada satu nombor dalam asas 2 agak mudah. Iaitu kita perhatikan 2 kuasa 1 memang ada, kita letak 1. 2 kuasa kosong adalah 1, tiada dekat sini. Jadi kita letak berapa? Sifar. 2 kuasa 2 ada tak? Memang tak ada. Kita letak apa? Sifar. 2 kuasa 3 ada tak? Memang ada. Jadi kita letak berapa? 1. Jadi inilah jawapan yang sepatutnya kamu dapat. Senang tak pelajar-pelajar? Sangat mudah kan? Okay, kita tengok soalan seterusnya. Satu lagi contoh cikgu nak berikan. Baik. Okay, cuba tengok contoh yang keempat. Satu lagi contoh soalannya. Apabila soalannya 2 kurungan 2 kuasa 4 campur dengan berapa? 1. Bagaimana? Langkah pertama, darab kita kembangkan. Jadi kita akan dapat dia apa? 1 tambah 4 berapa? 5. Kemudian tambah dengan 2 kuasa berapa? 1. Kemudian kita asingkan 2 kuasa 5. Kemudian 2 kuasa 4. Kemudian 2 kuasa 3. 2 kuasa 2. 2 kuasa 1. 2 kuasa sifar. Sekarang kita perhatikan mana nombor yang ada di sini. 2 kuasa sifar ada tak? Tiada. Kita letak sifar. Kita letak apa? Sifar. 2 kuasa 1 ada tak? Memang ada. Kita letak 1. 2 kuasa 2 ada tak? Tiada. Kita letak sifar. 2 kuasa 3 ada tak? Tiada. Kita letak sifar. 2 kuasa 4 ada tak? Tiada. Kita letak sifar. 2 kuasa 5 ada tak? Ada. Kita letak 1. Jadi inilah jawapan yang sepatutnya kamu dapat. Mudah tak pelajar-pelajar? Sangat mudah kan?